Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 16. Muka surat 16, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jika menafi ia seseorang, maka jika menafi ia seseorang akan risalah seseorang daripada mereka itu, daripada Rasul 25 orang. Maka jika menafi ia seseorang akan risalah. Risalah ni akan kerasulan. Risalah ni pangkat kerasulan. Nubuwah pangkat kenabian. Orang yang dikurniakan pangkat risalah dipanggil rasulun. Orang yang dikurniakan pangkat nubuwah dipanggil nabiyun. Orang yang dikurniakan pangkat wilayah dipanggil waliyun. Risalah, nubuwah, wilayah tu pangkat. Jadi rasul-rasul ni seseorang yang dikurniakan pangkat risalah, pangkat kerasulan. Nabi ni seseorang yang dikurniakan pangkat nubuwah, pangkat kenabian. Waliyun pula orang yang dikurniakan pangkat wilayah. Jadi risalah ni pangkat kerasulan. Maka jika menafi ia seseorang akan risalah seseorang, pangkat kerasulan seseorang daripada mereka itu. Mereka rasul-rasul yang wajib diketahui secara tafsil. 25 orang. Apa hukum jika dinafikan akan kerasulan? Maka tiada khilaf pada kufurnya. Maknanya apa ni? Tapi ijma' ulama. Tiada khilaf pada kufurnya dengan makna tapi ijma' ulama. Sekarang kita bicara bab iman. Kalau kata tiada khilaf pada kufurnya, mana kufur ijma' ulama, imannya tidak sah. Kemudian dinafikan dengan perkataan pula, Nabi Adam AS bukan Rasul, Nabi Musa AS bukan Rasul, maka batal Islam dia. Kan kita kan
Islam lain, iman lain. Sekarang pembicaraan adalah berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Jadi di sini menafikan risalah, menafikan kerasulan dengan bahawa dia menafikan di hati dia. Dia menafikan di hati dia, dia tidak imani. Nabi Adam bukan rasul. Kerana Nabi Adam lah semua kita ni diturunkan ke bumi, diturunkan ke bumi, dilahirkan kita di bumi. Nabi Adam bukan rasul, dia tidak imani di hati dia. Nafi di hatilah. Kalau dia menafikan di lidah, maka batal Islam dia. Ada ni orang yang keluar di mulut dia Nabi Adam bukan rasul, maka nyatalah batal Islam dia. Iman dia tak ada lama dah sebelum keluar mulut tu. Di mulut tu dia kata dia menafikan kerasulan Nabi Adam AS contohnya, maka batal Islam. Iman dia macam mana? Iman dia kita tak tahu, tapi mulut menafikan kerasulan, hati tak ada lama dah lah mungkinnya. Berarti dia kufur di sisi Allah lama dah, cuma tak keluar mulut. Pada ni cuma tak keluar mulut. Mana apa ni? Dia menafikan di iman dia tak ada, dia tidak, dia menafikan akan kerasulan, maka tiada khilaf pada kufurnya. Dan jika berkata ia seseorang, dan jika berkata seseorang, dia kata mana? Tiada aku ketahui akan dia, tiada aku ketahui akan dia. Atau dia kata tiada aku ketahui bahawasanya Rasul. Nabi Adam AS, aku tak kenal pun Nabi Adam. Ataupun Nabi Adam AS, tak tahu Rasul ke tidak Nabi Adam. Dia gitu. Tiada aku ketahui akan dia, aku tak kenal. Syuaib pelawak ke? Mana ni? Pelawak tau. Bukan pelawak Terengganu. Pelawak Terengganu ni pembohong. Itu pelawak ah. Ada pelawak. Pelawak dah. Pembohong. Ni bukan pelawak, mana? Pelawak. Bukan pelawat. Pelawak tu hok melawat kawasan dah. Pelawak mana? Mana apa? Lawak jenaka. Syuaib. Tak kenal Syuaib. Ataupun dia kata tak tahu Syuaib ni Rasul ke tak. Itu contoh. Hak tadi dia menafikan Syuaib mana ada Rasulullah dianya. Itu dia menafikan. Hak ning ni dia kata aku tiada ketahui akan dia. Aku tak kenal Syuaib. Aku tak kenal Ilyas tu rasanya ya tak Rasul Ilyas. Ilyas pula mana mari Ilyas ni? Ilyas ialah Rasul. Ilyas saya tak kenal. Ataupun Ilyas Rasul juga Ilyas. Ilyas kan Rasul. Ilyas Rasul lah. Ilyas tak tahu Rasul ke tidak Ilyas. Contoh hak atas tadi Ilyas bukan Rasul. Dinafikan tu. Ni dia jawab tak kenal. Yang kedua dia jawab tak tahulah Rasul ke tidak. Ada ni. Apa hukum dia? Maka berkata kebanyakan ulama jadi kafir.
berkata kebanyakan ulama jadi kafir juga. Dan kata setengah mereka, setengah ulama, tiada jadi kafir. Cuma berdosa kerana wajib tahu Rasul berlima dengan tafsir, tiba-tiba dia tak tahu. Kebanyakan ulama kata jadi kafir. Kata setengah ulama tak jadi kafir. Hak kata tak jadi kafir lah hak pandangan yang muktamad lah. Sebab dia tak ingkar, dia tak menafikan kerasulan. Cuma dia tak kenal. Yang kedua, dia kenal lah Syu'aib Ilyasa tu. Tapi rasul ke tidak, saya pun tak tahulah rasul ke tidak. Kebanyakan ulama kata kafir. Kata setengah ulama tidak kafir. Hak tidak kafir ni hak pandangan yang muktamad. Dia tidak ingkar, dia tidak menafikan kerasulan. Dia tidak. Maka jika menafiki seseorang akan risalah pangkat kerasulan seseorang daripada mereka itu, daripada rasul-rasul yang 25 tu, yang wajib diketahui dengan jalan tafsir, jalan seorang-seorang tu, maka tiada khilaf pada kufurnya. Dia dalam bab pegangan ni tiada khilaf pada kufur. Satu laginya khilaf pada kufur. Tiada khilaf pada kufur mana apa? Semua ulama kata kufur pegangan dia, imam tidak sah. Khilaf pada kufur, maksud dia apa? Kufur satu pegangan, ulama berkhilaf. Ada kata kufur, ada kata tidak kufur. Ada ayat ni. Satunya, tiada khilaf pada kufur. Kenapa tiada khilaf pada kufur? Tiada perselisihan pandangan di kalangan ulama pada kufurnya satu-satu pegangan. Mana apa tu? Ijma' kafir. Sekali sebut kufur, sekali sebut kafir. Dia mudah sebut kafir. Bahasa Melayu kita lah. Bahasa Melayu kita. Dia kalau bahasa Arab, kufur tu kekafiran tu. Kafirun orang tu. Tak ada ni. Kufur macam ginilah. Iman orangnya mukmin. Islam orangnya muslim. Ihsan orangnya muhsin. Nifak orangnya munafik. Kufur orangnya kafir. Riddah orangnya murtad. Ada di masdar dengan isim fa'il. Ni bahasa Arab. Tapi kita ni holah, sebutan kita kufur ni kita rasa tak ni. Kita kafir lah. Tak ada masalah. Bahasa Malaysia. Tapi beza tak adilah. Iman orang tu mukmin. Islam orang tu muslim. Gitulah. Pandai ni. Kufur orangnya kafir. Mereka yang diukurnya pangkat risalah orangnya rasul. Jadi sekarang ni kufur kafir tu kalau sebut tukar-tukar tu faham lah. Kadang-kadang sebutan ni, sebutan sebut tu. Tiada khilaf pada kufur. Khilaf pada kufur. Dua tu. Tiada khilaf pada kufur. Khilaf pada kufur. Tiada khilaf mana apa? Ulama tidak berbeza pandangan pada kufurnya satu-satu pegangan. Mana apa? Ijma' kufur. Ada. Itu maksud tiada khilaf pada kufur. Khilaf pada kufur. Mana apa? Berselisihan pandangan ulama pada kufur dengan maksud ada setengah ulama kata kufur pegangan seumpama ni. Ada setengah ulama kata tak kufur. Gitu.
Bunyi suara dah ni. Bunyi. Molek masuk dalam belaka lah. Masuk dalam. Tutup pintu dia kurang sikit bunyi hujan tau. Kau macam mana? Kalau boleh dengar molek tak apa. Yalah, kalau tutup jadi lemah pula. Tau? Tutup dia lemah pula puasa. Kalau bunyi hujan suara boleh tak ada masalah. Dah aircon tak pasang. Pasang aircon sejuk. Ada ni. Pasang aircon sejuk. Tapi kalau tak pasang aircon, tutup pintu pula lemah pula jadinya. Cuma kalau tutup pintu tu mungkin suara hujan tu kurang sikit. Tapi kalau tak tutup pintu, suara boleh dengar molek, tak apalah. Tak apalah. Kalau suara boleh dengar molek, tak apalah, sampai-sampai dengar hujan. Tak dengar mengajar, dengar hujan. Tak apalah nak tutup pun tak apa, boleh je. Boleh je. Buka belakang ke kalau rasa lemah. Buka belakang lah apa kalau rasa lemah. Ke nak suruh buka aircon? Tak apalah, tutup depan tu tak apa. Tutup depan tu bunyi senyap sikit. Bunyi senyap. Oh, bunyi senyap. Tahu tak? Tahu bunyi senyap? Tutup depan tu bunyi senyap sikit. Senyap tu bunyi juga. Senyap bunyi juga. Oh, ujian sikit lah. Nanti habis kelas ni ada satu program lain. Program hak Palestin. Hak akan datang tu ni. Nadir An-Nuri, rakyat Malaysia yang berkahwin dengan orang Palestin. Dia ada NGO benda ni, Cinta Gaza tau. Program tu dianjur oleh Iman Care yang akan anjur program tu. Lepas ada kuliah ni lah 10.30. Tapi begitulah keadaan ni. Keadaan ni ada orang tak boleh nak keluar. Ada orang tak boleh nak keluar kawasan. Hak diuji dengan naik air tu, naik air lah. Tak naik air pun tak boleh keluar kawasan juga. Jalan tak boleh nak pergi. Kita jalan dengan kereta tu kan, perasan tak? Kereta tak ada nombor depan. Perasan tak? Kereta tak ada nombor depan. Sebab apa tu? Dia langgar air. Langgar air tu. Ada seorang cikgu tu, dia langgar air. Dia tak sedar pagi-pagi gelap. Pagi kemarin kan gelap. Dia tak sedar air naik depan kena intang. Dia langgar. Lepas tu dia pun lari sikit. Lepas tu balik rumah semula. Tak ada pergi ngajar. Balik rumah semula. Sampai rumah tengok-tengok bukan nombor. Bukan nombor. Apa depan tu apa? Bumper. Apa? Depan tu apa? Bumper. Bumper tak ada. Bukan nombor. Bumper tak ada. Dia cari pula. Adalah orang tepi jalan kat kanan intang. Taruh pun tepi tu. Tapi bumper tu orang boleh ambil gambar benda ni sebab nombor lengkap depan tu. Masuk dah AB, siapa kereta mari ambil lah. Gitulah. Mana boleh tu sebab nombor depan lengkap. Tak tahu. Tapi bumper suti. Dan dia depan kan intang tu kan air naik kan. Pagi mari. Jadi dia tak perasan. Dia rak, dia kata. Mana berak. Air dalam dia pun lari kat tahu sikit tu. Macam hak semalam di masjid Kristen. Bocor. Bocor tak boleh kelas. Dia kata tutup masjid seminggu dia kata. Sebab bocor. Masjid Kristen tu bocor. Tak boleh ngajar semalam. Hak tahun dulu tak boleh ngajar kat masjid Kristen. Dia kata nanti kan mari-mari kan tak boleh balik dia kata. Sebab air tengah naik.
Kita pergi lepas mak isyak pakai tidur situlah. Tak balik. Dia kalau air naik depan tu, tahun lepas. Tahun ni dia kata air tak naik lagi. Tapi bocor banyak sangat. Terpaksa kena tutup masjid. Ini ujian belaka lah ni. Gelap molek lagi ni. Tapi rahmatlah, ada rakaman, ada apa semua. Bolehlah ikuti rakaman gitulah. Yelah, kita seeloknya mari belajar lah. Hak rakaman tu dalam keadaan tertentu. Bagi orang uzur contohnya, rakaman lah. Bagi orang yang anak dia buat pergi Kuala Lumpur gitu kan. Duk dengar molek-molek sekelamin, suami meninggal, anak tak tinggal, ada mak di kampung seorang. Anak nak temang mak kapung, tak ada kapung, semua dah jauh belaka. Kok mana pun kena ambil mak balik Kuala Lumpur. Lepas tu mak nak belajar, dia beli tu lah, beli laptop apa semua tu. Gitu je lah. Balik sekali mari jumpa gitu je. Nak belajar, tapi tak ada orang teman. Tak ada orang teman. Dia masuk umpama tu, dia belajar sekelaming. Walaupun dia kata dia boleh bawa kereta pun, anak tak pergi. Dia bawa pergilah. Boleh belajar juga. Ini rahmat Tuhan beri. Dengan kesibukan sekarang tu lah, Allah Ta'ala buka kok jalan lain pula. Janji kita belajar. Sama kedok belajar mari di masjid ni dengan belajar dalam FB. Pasti takkan sama. Nak sama macam mana. Mari di masjid ni langkah-langkah tu pahala belaka dah. Siap tu pahala belaka dah. Takkan sama, tapi apa tu? Buluh dengan rotang tu apa? Buluh dengan apa ni? Akor. Apa? Mana sebut? Bunyi mana orang sebut? Tak andai kau pepatah. Akor se, lepas tu otang se, buluh apa ni? Ada maksud dah. Sekurang-kurang boleh belajar. Tu kata Tuhan buka jalan. Memang ada orang ambil manfaat besar lah daripada hak FB ni. Hak live FB. Bayangkan pengajaran daripada foto ni contohnya. Orang Malaysia boleh ikuti. Mula-mula tu memang satu kepayahan jugalah. Payah untuk memahami logat. Logat dia. Logat foto ni tu lah. Ada mula-mula, berarti lama-lama tu dia boleh ikutilah hot nak tu. Gitu lah. Lebat lagi tu. Jadi satunya tiada khilaf pada kufur. Satunya khilaf pada kufur. Dua tu. Tiada khilaf pada kufur dengan makna ulama tidak berbeza pandangan pada menghukumkan kufur satu-satu pegangan. Khilaf pada kufur. Mana apa? Ulama berbeza pandangan kufur ke tidak. Contoh kita bicara bab rukun iman yang ke-6 tu lah. Kalau berpegang sesuatu yang berlaku tu semata-mata perbuatan makhluk secara semula jadi yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, itu tiada khilaf pada kufur. Apilah yang menghanguskan, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Allah hanya mengetahui dan melihat. Putuh semata-mata perbuatan pisau. Kenyang semata-mata perbuatan nasi. Hilang dahaga semata-mata perbuatan air. Sejuk, basah semata-mata perbuatan air juga. Hujan ada ni. Sejuk, hujanlah sejuk ni. Jadi sejuk ni semata-mata hujan yang menjadi kasut secara semula jadi.
Basah semata-mata air yang membasahkan. Semula jadi. Kering. Keringlah matahari terik molek. Cuma sekejap je kering. Semata-mata matahari. Secara tabi'i semula jadi. Yang tidak berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tiada khilaf pada kufur. Kenapa? Kufur ijma' ulama. Imam tidak sah. Semain puasa tidak sah. Kalau mati dengan pegangan ni, kekal neraka selama-lamanya. Orang Islam bersembahyang, berpuasa. Bila mati jenazah orang Islam dimandi, dikafan, disembahyang, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Ada ni. Sebaliknya, memang api yang menghanguskan, memang pisau yang memutuskan, memang nasi yang mengenyangkan, air yang menghilangkan dahaga dengan kuah, dengan kekuatan yang Tuhan letak di api, di pisau, di nasi, di air dan yang lain-lain tu. Allah letak kuah. Dengan kuah itulah yang membekas. Bukan lagi perbuatan Allah, tapi kuah tu perbuatan Allah. Khilaf pada kufur. Pandangan muktamad atau hukum kufur, pandangan kata kufur juga kafir juga, iman tidak sah. Pandangan muktamad tak kufur, tapi pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah sesat. Nerakalah balasan dia. Walaupun semain puasa sah, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mensyirikkan Allah pada perbuatan. Gitu. Itu contoh. Ni, kita ni hamba. Manusia ke jin ke malaikat sama. Manusia, jin, malaikat yang memberi bekas semata-mata. Manusia, jin, malaikat yang bukan Allah yang beri bekas, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Itu kafir ijma' ulama. Manusia beri bekas, jin beri bekas, malaikat beri bekas dengan kudrah tenaga yang Tuhan jadikan. Itu Mu'tazilah Qadariyah khilaf pada kufur. Pandangan muktamad tak hukum kufur, pandangan kufur juga. Itu khilaf pada kufur. Itu beza dia. Pandai ni. Tapi tetap mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hari kita ngaji dulu kan wahdaniyah pada perbuatan kan. Keluar dua makna dahulu kan. Hak kufur ijma' ulama' dia panggil kam munfasil pada perbuatan. Hak khilaf pada kufur kam muttasil pada perbuatan. Yang bicara dahulu. Saya elok kena ingat jugalah tu. Jadi mudah kita nak. Ni hak kam munfasil. Hak kapi ijma' ulama'. Ni kam muttasil. Yang khilaf pada kapi. Muttasil macam mana? Berkongsi. Bekerjasama. Allah letak panah di api, panah yang beri bekas. Allah letak tajam di pisau, tajam yang beri bekas. Itu muttasil. Allah letak kudrah pada tubuh kita, kudrah yang beri bekas. Ni kudrah tenaga yang beri bekas. Itu muttasil. Berhubung, bekerjasama separuh-separuh. Ini hak khilaf pada kufur. Hak munfasil, berasingan. Munfasil kan berasingan. Mak jaih munfasil pada dua ayat. Mak wajib muttasil pada satu ayat. Gitu tau? Ketukar pula. Jadi sekarang munfasil ni apa? Bercerai, berasingan. Perbuatan Allah nu hak besar-besar nu perbuatan Allah. Kerja Allah nu. Buat siang, buat malam, turunkan hujan nu perbuatan Allah. Hak ni putu hangu, putu, kenyang hilang dahaga, perbuatan makhluk semata-mata. Perbuatan Allah buat siang, buat malam. Gerak dia manusia ni, perbuatan manusia semata-mata, perbuatan jin semata-mata, perbuatan malaikat semata-mata. Munfasil, berasingan. Allah kerja Allah, makhluk kerja makhluk, tak berkait dengan perbuatan Allah. Atau kapi ijma' ulama'. Tiada khilaf pada kufur satu, khilaf pada kufur satu. Ini ayat ni kena ingatlah.
Tapi bicara kufur-kufur ni bicara bab iman. Bicara berkaitan dengan iman. Manapa iman tidak sah. Jadi hak Rasul 25 ni yang Rasul 25 ni namanya dinyatakan di dalam ayat Al-Quran, yang mana nabi-nabi yang dalam Al-Quran disebut nama semuanya Rasul belaka. Nabi-nabi yang namanya disebut dari dalam Al-Quran semuanya Rasul. Malaikat Khidir bukan Rasul, Nabi saja. Uzair, yang tu je yang bukan Rasul. Adapun semua nabi-nabi yang lain yang nama disebut dalam Quran, ianya adalah Rasul. Jadi Rasul 25 ni, ni wajib atas kita mengetahui dan berpegang cara tafsir. 25 Rasul ni wajib kita ajar kepada anak-anak kita biar dia ingat Rasul 25 ni. Mula-mula biar dia ingat apa? Mula-mula beli poster molek letak dinding. Hak Rasul 25, hak malaikat 10, hak kitab 4, hak sifat 20, hak sifat Rasul. Ni. Ada ni. Hak tu cara tafsir belaka, cara satu-satu belaka tu. Budak-budak ngapa dulu? Lepas tu ceritalah pula kemudian. Hak Rasul 25 ni yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang cara tafsir ni, sekira-kira dia tak wajib hafal. Dengan bahawa apabila didatangkan satu nama, ditanya satu nama dia 25 ni, duduk sini dah, ianya Rasulullah. Syuaib, akidah kita dah Rasulullah. Ilyasan, akidah kita dah Rasulullah. Zulkifli, Rasulullah. Yahya, Zakaria, Sulaiman, Daud, duduk sini. Lut, Hud, ni duduk sini dah. Ada ni Rasulullah. Tapi cuba kau bilang, bilang tak cukup lah. Cuba bilang, bukan bilang ada kitab faridah depan. Tak ada dah bawah tu. Boleh Ustaz? Boleh. Saya boleh bilang Ustaz. Semua orang boleh bilang belaka. Tak kita ada depan. Maka tak wajib hafaz. Tak wajib hafaz. Dia ginilah. Ini cerita Rasul 25. Bicara kalau dia tak pandailah nak susun aqaidul imam yang 50. Tak pandai dia. Ada ni. Tapi datangkan satu-satu sifat. Duduk sini belaka ni wujud kedang bakak ni. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, ada sini belaka. Tapi cuba susung. Ada ni. Tak pandai nak susung. Tak apa. Ni bicara bab iman, bicara bab akidah. Jadi hak Rasul 25 ni hafal lagi bagus, cuma tak wajib hafal. Kalau boleh hafal bagus sangatlah. Cuma tak wajib hafal. Dah kata wajib beriman secara tafsir seorang-seorang, ditanya satu nama daripada Rasul 25 ni. Kita imani dah, ianya adalah Rasulullah, Saleh Rasulullah, Idris Rasulullah, Yaqub Rasulullah, Harun Rasulullah. Ni umumnya kalau dah hafal-hafal ada budak, akan ada di iman kita, di akidah kita lah. Datangkan satu-satu nama, kita imani ianya adalah Rasulullah. Jadi Rasul 25 ni wajib imani secara tafsil, secara seorang-seorang. Maka jika menafi'i akan risalah, akan pakat kerasulan seseorang daripada mereka itu, daripada Rasul-Rasul 25, maka tiada khilaf pada kufur. Kenapa? Kufur ijma' ulama, iman tidak sah. Bila iman tidak sah, semayang puasa tidak sah. Bertaubah kemudian puasa itu wajib diqadakkan kembali.
Gitu. Wajib diqadakkan kembali. Kalau hak tiada khilaf pada kufur. Manakala sebut kata Syuaib, dinafikan Syuaib bukan Rasulullah, dia kufur. Dan jika berkata ia, tiada aku ketahui akan dia, tiada aku ketahui akan dia, itu kena buat pembuka kata dan penutup kata lah. Maqul qaul, kalau kita gak, dia ada pembuka kata, dia ada penutup kata. Dan jika berkata ia seseorang, apa dia kata ni? Tiada aku ketahui akan dia. Syuaib ni tak kenal lah. Syuaib ni tak biasa dengar Syuaib. Ilyas pun Ilyas ada. Ilyas tak kenal, tak tahu Hud pun tak kenal, tak tahu. Dia jawab gitu. Atau dia kata gini, atau tiada aku ketahui bahawasanya Rasul. Syuaib tu tahulah. Rasul juga ke Syuaib? Bukan ke Nabi saja. Sebab kalau Rasul mestilah Nabi. Nabi hak ramanya bukan Rasul. Dia tak tahu Syuaib ni Rasul. Tapi dia tahulah Syuaib tu. Biasa dengar cerita Syuaib, Nabi, Rasul juga ke? Contoh, dia tak tahu. Tadi tu dia tiada aku ketahui akan dia, aku tak tahu, tak kenal. Ni tahu, kenal. Tapi dia kata tiada aku ketahui bahawasanya Rasul. Syuaib Rasul tu tak tahu. Zulkifli Rasul tak tahu. Tapi Zulkifli tu tahulah. Nabi Zulkifli tu. Rasul ke tidak, tak tahu. Jawab gitu. Maka berkata kebanyakan ulama jadi kafir. Kata kebanyakan ulama kafir, iman tidak sah. Dan kata setengah mereka itu, setengah ulama, tiada jadi kafir. Yang tiada di kafir inilah hak pandangan yang muktamad. Sebab apa? Sebab dia tidak engkar, tak menafikan sebagai Rasul. Cuma dia tak tahu. Dia wajib kena secara tafsir 25 Rasul ni. Dia tak kenal, dia tak tahu. Maka berdosalah dianya. Dan sekarang ni wajib mengetahui Rasul 25 ni secara tafsir, secara sorang-sorang. Tiba-tiba dia tak tahu hak Rasul 25 ni secara sorang-sorang. Maka berdosalah dia. Kafir, tak kafir sebab dia tak engkar. Dia tak tolak, cuma dia tak tahu. Jadi pandangan muktamad tak jadi kafir, tapi berdosa. Kena faham ni, berdosa ni dalam bab pegangan yang khilaf pada kafir. Ada ni. Bukan berdosa dalam bab fiqh. Hak berdosa dalam bab fiqh, hak di antara yang paling besar dosa tinggal semayang. Sebab apa paling besar dosa tinggal semayang? Khilaf pada kafir. Khilaf pada kafir macam mana? Mazhab Malik tak kafir orang tinggal semayang ni. Mazhab Syafi'i ada letak kafir lah selagi tidak engkar kewajipan. Khilaf pada kafir tinggal semayang. Dosa besar tak boleh banding dosa besar yang lain. Berjudi, minum arak, berzina, tak ada ulama kata kafir. Tiba-tiba tinggal semayang, mazhab Malik kata kafir. Ini khilaf pada kafir. Inilah dosa besar hak fiqh. Ni khilaf pada kafir dalam bab iman dan bab pegangan ni. Lagi besarlah dosanya nak banding dengan dosa besar hak fiqh tu. Selama mana dia tak kenal Rasul 25 tu, selama itulah malaikat catat dosa besar. Hak pandang kata dosa besar ni. Hak satu pandangan, ibu kafir lalu dah. Ibu kafir lalu dah. Tak ada dosa besar Imam tidak sah. Allah Rasul 25 pun tak imani, tak kenal seorang-seorang. Rasul 25 tu kan dalam Quran beritahu kan. Ada. Kalau hak pandangan hak kata kafir tak ada hak kata malaikat akan catat dosa besar tu selama mana tidak mengetahui Rasul 25 tu, hak atas pandangan hak kata tak kafir.
Ini dosa pegangan ni. Contoh-contoh hak khilaf pada kapi. Hak ni yelah. Ramai sangatlah orang-orang Islam kitanya. Tak belajar kok. Mereka akan berpegang perkara jahat bukan datang daripada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Hamba yang memiliki kejahatan, bukan Allah yang menghendaki. Macam mana pegangan ahli bid'ah ni? Bid'ah ni pegangan ni. Pegangan tak ada pada masa Nabi ni. Macam mana pegangan ni? Khilaf pada kapi. Satu pandangan kapi. Imam tidak sah. Pandangan muktamad tidak kapi. Tapi pegangan yang fasik lagi mubtadi', pegangan yang berdosa besar. Yang mereka akan catat dosa pegangan selama mana dia tidak bertabah dari pegangan hak ahli bid'ah tadi itu. Perkara jahat bukan datang dari kehendak Allah. Mereka catat dosa besar setiap saat, walaupun dia sedang sembahyang, walaupun dia sedang puasa Ramadan, walaupun dia sedang mengerjakan haji umrah yang wajib atas dia. Mereka akan catat dosa besar setiap saat. Sembahyang, puasa, haji sah, tapi tidak akan diterima oleh Allah. Ini cerita amal wajib. Malaikat catat dosa besar pegangan, dia buat amal sunat. Hak tu kok tepuk dahi lah. Hak amal wajib tadi pun tepuk dahi dah. Semayang, rokok, sujud, akidah sesat. Puasa Ramadan, lapornya akidah sesat. Pergi Mekah mengerjakan haji umrah yang wajib. Duit lagi belanja besar. Kena menggunakan tenaga yang banyak. Duit lagi. Belanja besar. Tenaga lagi. Untuk mengerjakan haji umrah yang wajib tiba-tiba akidahnya akidah yang khilaf pada kapi. Kalau semayang sunat, puasa sunat, haji umrah sunat, pergi Mekah dialah umrah tiap-tiap tahun. Tu balik awal tu. Tapi dia rasa asyik, seronok je duduk Mekah. Itu semua tipu daya syaitan. Amal wajib pun tidak diterima oleh Allah. Sama telah amal yang sunat. Hak khilaf pada kapi ni. Kalau bab perkara jahat dinafikan kehendak Allah kok. Tu banyak sangat lah. Tu banyak sangat. Tak belajar molek, memang gitulah pegangannya. Orang Islam yang sembahyang bang tak pernah tinggal, berjemaah tak pernah tinggal, tiba-tiba perkara jahat bukan datang dari kehendak Allah. Akidah ni akidah yang khilaf pada kapi, tapi akidah yang sesat. Kalau tanya-tanya bab pegangan ni, memang kalau tempat baru tu kok takutlah. Takut. Sebab tu saya biasanya kalau pergi tempat baru takkan tanya terkadang tertanya juga. Boleh tanya sahaja, Allah lah, beratnya lah. Tapi ada ustaz yang dia banyak bertanya. Dia sebenarnya banyak bertanya ni lebih fokus sebenarnya. Kalau banyak bertanya ni lebih fokus. Tapi dia yang mengajar tanya. Macam orang sekolah tu kan. Cikgu dia tanya. Kalau dia mengajar saja, tak berapa nak lekat. Dia kena tanya pelajar dia tu. Ada dia tanya. Maka baru cikgu tu boleh sedar. Hak ni tak reti ni. Barulah dia boleh tekan balik. Kalau hanya mengajar, tak tanya macam mana penerimaan pelajar, tak apa jadi. Samalah kita mengajar di masjid ni. Kalau mengajar tak kemukakan pertanyaan, nak tengok orang boleh turut dari turut, tak apa jadi. Tapi nak tanya tu takut dalam bab pegangan ni. Tapi ada ustaz dia tanya. Dia tanya kok, tubik lah. Mestilah. Kalau kita kata kok, tak reti sangat lah dalam bab pegangan. Ada ni. Tu kena tu molek tu. Tak ada lah. Ini cerita bab usuluddin, cerita bab pegangan. Tapi itu cerita bab permulaan agama lah tu. Cerita bab permulaan agama. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Aqaidul iman yang 50. Ini barulah pergi pula kepada hak masuk di bawah Muhammadur Rasulullah.
Bila kita beriman dengan Nabi sebagai Rasulullah, ini kita akan imani Rasul-Rasul 25 yang nama tercatat dalam Quran, kita imani atas jalan tafsil, atas jalan sorang-sorang. Dan bermula mereka itu Rasul 25 yang wajib diimani atas jalan tafsir ni. Adam dan Idris dan Nuh dan Hud dan Saleh dan Ibrahim dan Lut. Lut tu anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Yang mana Lut dan rasul-rasul yang sebelum Nabi Ibrahim, yang ianya bukan di kalangan keturunan Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, bukan keturunan Nabi Ibrahim AS lah. Anak saudara bukan panggil keturunan. Faham tak? Anak saudara, tak panggil keturunan. Jadi hak ni bukan keturunan Nabi Ibrahim AS. Dan Ishaq dan Ismail. Dan Ishaq dan Ismail. Atas pandangan yang muktamad, Ismail abang, Ishaq adik. Agak dan Ismail dan Ishaq lah tu. Sebab Ismail abang, Nabi Isa AS tu adik. Dan Yakub anak Nabi Ishaq. Dan Yusuf anak Nabi Yakub. Tu Nabi Ibrahim AS tu. Anak dua orang rasul. Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Cucu Yakub rasul, cici Yusuf rasul. Tu Nabi Ibrahim AS. Kalau mengikut keutamaan rasul, nombor 2 selepas Nabi SAW. Para Nabi kita lah. Tu pada Nabi Ibrahim AS, kepada Nabi Nuh. Di Ulul Azmi dia akan cerita di hadapan. Nabi SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ulul Azmi 5 orang. Nabi Ibrahim nombor 2. Anak 2 orang rasul, cucu rasul, cicit rasul. Anak Nabi SAW, Nabi rasul yang terakhir. Maka anak Nabi SAW yang lelaki dimatikan, diwafatkan daripada budak lagi. Dan Ayyub dan Syuaib dan Harun dan Musa dan Ilyas dan Zulkifli dan Daud dan Sulaiman dan Ilyas dan Yunus dan Zakaria dan Yahya dan Isa dan Sayyiduna Muhammadun salawatullahi wasalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Dia susunan ni dia adalah yang kalau kira selepas Nabi Ayub, Nabi Zulkifli. Lepas Nabi Zulkifli baru Nabi Syuaib. Nabi Zulkifli tu kemudian dah sedikit. Dia punya susunan tu lah. Dia ada tukar sikit susunan tu. Dia ada tukar susunan rasul ni. Dia Zakaria, Yahya, Isa, tu betul susunan tu. Yunus, tu betul susunan. Sebelum tu adalah yang tukar sedikit. Dan Sayyiduna Muhammadun salawatullahi wasalamuhu alaih. Mudah-mudahan kerahmatan dan kesejahteraan atasnya alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim, dan di atas mereka itu daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Isa AS ajma'in. Hak Rasul 25. Dan setengah daripada Anbiya
setengah daripada nabi-nabi tapi bukan rasul. Pada qaul yang rajih yang kuat dalil Sayyiduna Al-Khidir alaihi salam. Khidir pandangan yang rajih adalah nabi tapi bukan rasul. Setengah pandangan Khidir bukan nabi tetapi ketua kepada aulia-aulia tapi bukan rasul. Khidir bukan rasul. Ulama berkhilaf sama ada nabi ataupun bukan. Wallahu a'lam.